Salam sejahtera. Himpunan Solidariti Najib bakal gagal dan dibatalkan. Wow, itu antara reaksi netizen dan beberapa pengulas politik berkaitan dengan rancangan Himpunan Solidariti Najib yang mungkin akan diadakan pada 6 Januari ini. Menurut perancangan, mereka akan berhimpun di hadapan Mahkamah Rayuan bagi membela Najib. Namun demikian, titah terkini daripada Agong cukup membuatkan kita yakin dan ada juga mungkin yang terkejut, khususnya mereka yang mahu menyertai himpunan tersebut. Ada netizen mula meramalkan bahwa dengan munculnya titah Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong baru saja disampaikan sebentar tadi, mungkin itu akan merencatkan rancangan Himpunan Solidariti Najib dan mungkin akan dapat membuatkan peserta-peserta Himpunan Solidariti Najib berfikir 15 kali. Bukan sekadar 2 kali, tapi berkali-kali. Kerana dengan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong itu, dapat dilihat bahawa tiada maknanya mereka berhimpun di Mahkamah Rayuan itu. Kerana titah Ketua Duli Maha Mulia yang disampaikan oleh pihak Istana Negara hari ini menyatakan bahawa sebarang permohonan untuk pengampunan mestilah dibuat secara teratur dan mengikut tata kelola yang baik, iaitu melalui lembaga pengampunan diraja, bukannya dengan cara yang lain. Boleh ditafsirkan maksud bukan dengan cara yang lain itu adalah melalui mahkamah. Kerana sebelum ini beberapa orang penganalisis politik dan juga beberapa pengamal undang-undang menyatakan bahawa kuasa prerogatif yang di Pertuan Agong tidak boleh dibicarakan di mana-mana mahkamah yang ada di Malaysia. Yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa prerogatif untuk memberi ampun, menunda hukum atau lega hukum bagi sebarang kesalahan yang dilakukan di wilayah persekutuan, termasuklah berkait dengan Najib Tun Razak. Istana Negara menyatakan Agong juga berhak merimit, menggantung atau meringankan apa-apa hukuman yang dijatuhkan mahkamah bagi kesalahan tersebut. Kuasa itu, kata Istana Negara, dijalankan mengikut nasihat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang dipengerusikan sendiri oleh Agong. Oleh itu, mana-mana pihak yang ingin mencadangkan supaya mana-mana banduan untuk diberi keampunan atau pengurangan hukuman, permohonan berkenan hendaklah dikemukakan oleh banduan terbabit untuk dipertimbangkan oleh Lembaga Pengampunan pada mesyuarat akan datang, katanya lagi. Pada masa sama, Istana Negara meminta semua pihak menghormati perlembagaan dan undang-undang yang ditetapkan. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah dengan kenyataan terkini daripada Istana Negara supaya semua pihak menghormati perlembagaan dan undang-undang ditetapkan ini satu petanda ataupun satu hint supaya himpunan tersebut dibatalkan saja? Kerana tiada maknanya mereka berhimpun di sana untuk Najib, kerana Najib perlu membuat permohonan pengampunan sendiri, secara sendiri membuat permohonan itu kepada Lembaga Pengampunan, dan ianya hanya akan ada keputusan selepas Lembaga Pengampunan bermesyuarat pada masa akan datang. Lembaga Pengampunan ada masa mesyuaratnya sendiri dan akan mengambil keputusan sama ada mahu memberikan tahanan rumah kepada Najib atau tidak. Kerana pengampunan hanya boleh dibuat oleh Lembaga Pengampunan. Walaupun titah edendum itu wujud dan mungkin telah pun dinyatakan kesahihannya, tiada apa-apa yang boleh dilakukan terhadap Najib. Mesti juga melalui yang di Pertuan Agong. Titah edendum itu mungkin ada, tetapi
tiada yang boleh dilakukan apa-apa oleh mahkamah dan perlu melalui Yang di-Pertuan Agong. Seakan-akan sudah dapat dibaca keputusannya pada penghakiman nanti di Mahkamah Rayuan. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan ini bahawa Himpunan Solidariti Najib akan gagal dan dibubarkan dan akan dibatalkan? Semuanya bergantung pada anda. Tetapi nampaknya tiada maknanya mereka berhimpun beramai-ramai untuk bosku, kerana sudah dinyatakan oleh Istana Negara, permohonan Istana Negara supaya semua orang menghormati undang-undang dan perlembagaan Malaysia. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Satu lagi rahsia lama Muhyiddin terbongkar. Tak sangka rupa-rupanya selama ini Muhyiddin pun pernah gelar PAS, Parti Ajaran Sesat. Tak sangka selama ini pernah rupa-rupanya Muhyiddin menggelar parti yang beliau sedang peluk, parti yang beliau sedang bersahabat, parti yang beliau sedang ikuti bersama, yang sedang Muhyiddin pertahankan, pernah beliau rujuk sebagai Parti Ajaran Sesat. Tak tahu pula, kamu tahu ke? Itu kata Wakil Rakyat DAP. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng gelar parti itu ultra hipokrit selepas reaksinya terhadap sambutan Christmas di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng membidas PAS. Susulan 69 laporan polis dibuat sayap pemudanya terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming berhubung isu sambutan Christmas di kementerian itu. Nga juga didakwa menuduh parti itu sebagai penunggang agama dan sesat. Keadaan ini sudah terang lagi bersuluh bahawa PAS adalah sebuah parti yang bersikap ultra hipokrit dan pembuli. Mengapa standard mereka berubah bergantung kepada siapa yang berkata atau melakukan sesuatu, katanya. Kata Lim dalam kenyataan hari ini. Lim berkata Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin juga pernah menggelar PAS sebagai parti ajaran sesat. Tetapi parti itu tidak menunjukkan reaksi beremosi terhadap kenyataan tersebut. Malah, ramai Menteri Melayu sebelum ini pernah menghadiri majlis sambutan Hari Christmas tanpa sebarang isu yang ditimbulkan oleh PAS. Apatah lagi menuduh mereka melampau, katanya. Ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2013, Muhyiddin menyifatkan PAS sebagai sebuah parti politik yang mempromosikan ajaran sesat. Apabila menjawab kenyataan Mursyidul Am PAS ketika itu, Nik Abdul Aziz Nikmat, bahawa solat ahli UMNO tidak diterima kerana parti mereka telah menolak prinsip Islam. Lim berkata jika PAS serius mengenai pendiriannya berhubung sambutan Christmas, ia juga harus menjelaskan sama ada berhasrat menentang perayaan Deepavali, Tahun Baharu Cina, serta perayaan Kehormatan dan Gawai di Sabah dan Sarawak. Jika ya, mereka sepatutnya berani mengumumkan pendirian ini sebelum PRU 16, katanya lagi. Lim menggesa pemimpin PAS memahami dan menerima kebebasan beragama bagi orang bukan Islam yang termaktub dalam perkara 3 dan 11 Perlembagaan Persekutuan yang menurutnya adalah asas kepada keharmonian masyarakat berbilang budaya Malaysia. Saya menyeru PAS untuk memainkan peranan lebih inklusif dalam menyatupadukan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Tumpukanlah tenaga kepada usaha untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara, bukannya mencetuskan perpecahan, kata beliau lagi. Apabila pendapat anda untuk ulasan dan juga laporan berita kali ini?
Muhyiddin pun pernah gelar PAS, Parti Ajaran Sesat, tapi tak beremosi pun PAS ketika itu. Kita jumpa lagi, bye-bye.